Okey, selamat bertemu kembali dan kita masih cover bab 3 iaitu kod arahan di topik 3.1.1 jenis data dalam segmen kod. Okey. Kalau minggu lepas kita fokus dengan satu saja data type ataupun jenis data iaitu integer. Okey, ini aktiviti yang cikgu suruh kamu buat dekat kod shape tu. Cikgu tak tahulah kamu buat ke tidak. Sebab ada beberapa orang saja yang tanya. Okey, untuk soalan 1 dan 2. Okey, dekat yang contoh tu, mula-mula kena pakai A dengan B dengan C lah sebagai pemboleh ubah. Okey, kamu tukarkan saja nilai yang ada dalam integer. Tapi tengok dia nak apa? Dia nak tolak A 50 dan B 36. Okey, masukkan saja dalam kurungan ni. Lepas tu tukarkan dia punya operasi tolak. So print yang C. C ni adalah result dia lah. Kamu nak tolak 50, A pegang 50, B pegang 36. So dapat output 14. Okey, sama juga dengan soalan 2. Tukarkan dia punya pemboleh ubah X dengan Y. Ni Z ni untuk result lah, untuk keputusan bagi X darab dengan Y. So output dia akan 1127. Okey, double. Ini adalah jenis data yang kedua iaitu double. Okey, double ni dia adalah nombor yang mengandungi bahagian pecahan dan mempunyai titik perpuluhan. Kalau integer dia tak boleh titik, tak boleh pecahan. Okey, double adalah untuk mewakili yang ada perpuluhan dengan dalam bentuk pecahan lah. Okey, terdiri daripada nombor negatif dengan positif yang ada bertitik perpuluhan. Contoh 1.0. Kalau integer 1 kan? Kalau integer 1. Kalau double, kamu kena tulis 1.0. Ataupun 1.5 lah. 1.5. Okey, dalam bahasa pengatur caraan, C++ dengan C#. C# ni dipanggil C# lah. Okey, dia mengiktirafkan double. Tapi kalau dalam Python, double tak pakai. Maksudnya Python tak support double. Dia gunakan float. Tapi double dengan float sama je. Dia mewakili nombor yang ada perpuluhan dan ada bentuk pecahan. Okey, kita tengok contoh double dalam kod arahan. Okey, kalau dalam contoh 3.2. Okey, contoh ni ada dalam buku teks lah. Cikgu ambil dari buku teks lah. Okay, contoh 3.2 dalam bahasa pengatur caraan C++. Okay, contoh yang ketiga adalah Python. Okay, kamu tengok beza dia. Kalau C++ dia gunakan double. Kalau Python dia gunakan plot. Tapi sama, dia pegang jenis data yang nilai dia sama. Dia kena ada titik perpuluhan. Okay, kita tengok yang double yang ni untuk C++, dia tulis dulu jenis data, kalau macam ni double lah. Lepas tu dia tulis boleh ubah jenis data dulu. Lepas tu boleh ubah. Kamu nak guna apa? 61 boleh A ke double 61 sama dengan 3.5. 62 4.9. Okey, 63 ni dia pemboleh ubah yang membawa nilai penambahan di antara nombor 61 dan 62. Okey. Cout. Cout ni fungsi dia untuk output bagi C++. Kalau cout di C++, di Python dia gunakan print. Tengok beza dia. Okey, ni. Nom 1 sama dengan float. Kalau yang ni dia tulis dulu pemboleh ubah. Lepas tu dia letakkan jenis data dan nilai di dalam kurungan. Lepas tu, ni sama macam yang kamu buat pada integer. Okey, dia punya result dekat bawah ni. Sama dengan yang ni. Kalau kamu tengok round ni ada beza sikit dari segi round.
Round ni adalah satu fungsi di mana ni dua kan, dia akan bundarkan kepada dua tempat. Contohnya ni asal dia 7, 3, 4. 13, 7, 3, 4. Bila dia gunakan fungsi round ni, dia jadi 2. 2 titik lepas titik perpuluhan saja diambil, iaitu 17.73. Okey, jenis data yang ketiga iaitu char ataupun karakter lah. Char ni dia mewakili aksara. Contohnya yang ni, huruf A sampai Z ataupun huruf kecil A sampai Z. Digit 0, 1, 2. Ini boleh jadi integer. Boleh juga char. Dengan simbol. Okey, ini adalah berdasarkan ASCII code lah. ASCII code yang kamu dah belajar. Tingkatan 1 lagi kamu belajar. Okey, contoh char dalam kod arahan. Yang ini adalah bahasa pengatur caran C++. Okey, mula-mula dia isytiharkan char huruf 1 sama dengan A. Okey, untuk char ni dia kena ada ataupun ni, coet. Kamu letakkan huruf ataupun nombor ataupun simbol lah. Kalau macam contoh ni A ataupun A besar, A kecil. Lepas tu dia cout. Cout ni untuk dia paparkan lah. Huruf 1. So dia paparkan A. Kalau tak ada benda ni, tak ada coet ni, dia akan jadi salah. Dia kena ada. Okay, jenis data yang keempat iaitu string. String ni adalah gabungan daripada setiap aksara. Okay, jujukan aksara tu akan membentuk satu rentetan string lah daripada aksara. Kalau tadi aksara kita ada ABC kan. A, contohnya nama orang tu, Ali. Kalau satu-satu ni, char. Kalau dia bergabung, dia akan jadi string. Kita tengok contoh string dalam kod arahan macam mana. Kalau yang ni dia gunakan pengatur caran Python. Okay, mula-mula dia letakkan pembelai ubah ayat. String ni, str ni dia tak tulis string. Dia gunakan str. Lepas tu dia masukkan nilai yang dia nak umpukkan kepada ni, kepada pembelai ubah. Lepas tu dia print. So print lah, selamat datang. Okay, di dalam string, ada cara untuk awak manipulasikan string tu. Sama ada awak nak cari, nak cut dia ataupun potong-potong string tu, nak gabungkan, nak letak ruang kosong, nak ulang balik string dan menambahkan string dalam setiap aksara, kamu boleh gunakan fungsi dia. Ni, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 fungsi. Kita tengok satu persatu. Okay, contoh yang pertama ni, yang fungsi yang pertama tadi. Okay, yang ni dia nak tunjukkan, dia nak cut string tu. Yang ni kan, contohnya selamat datang, dia nak yang keempat, kedudukan yang keempat. S ni 0, 1, 2, 3 dan 4. M. So dia keluarkan M. Dia kena mula daripada 0. 0 adalah nilai dia S. Dan 4 adalah nilai dia M. Okay, kalau dia nak bukan satu kedudukan sahaja, dia nak daripada ke 10 hingga 14. So inilah TANG. Okay, yang kedua adalah dia nak kira berapa bilangan aksara dalam string tu. Kalau dia nak kira ni, selamat datang ni akan ada 14. 14 aksara dalam string selamat datang. Ataupun string untuk ayat ni lah nilai dalam pembelai ubah ayat. Okey, yang seterusnya, dia nak gabungkan dan ulang string tersebut. Okey, string A, hello, B, dunia, C, tanda seru. Okey, dia nak gabungkan.
string A dengan B tambah dengan C. So, hello dunia dengan tanda seru. Okay, dia nak print berulang kali. Dia nak print string A berulang kali sebanyak 4. So, hello, hello, hello. Dia akan bergabung. Okay, simbol yang digunakan adalah simbol tambah ni. Dia nak gabungkan dua string tanpa sebarang ruang kosong. Maksudnya kalau dia gunakan tambah, ini tadilah dunia jadi sebab dunia B dengan C. Ini B, ini C. So, yang tanda ni, asterik bintang ni, dia akan mengulang string tu sebanyak 4 kali. Okay, seterusnya menambah aksara di setiap aksara. Yang ni ayat masih gunakan pembeli ubah yang sama, iaitu ayat tu dia masih pegang nilai selamat datang. Okay, dia nak joinkan ayat tu. Setiap ayat tu dia nak letak tanda sama dengan titik bertindih. Okay, selamat datang, dia printkan ni, dia joinkan selamat datang ni. So, setiap ruang di selamat datang tu dia akan tambahkan tanda ni sama dengan titik bertindih. Lepas tu dia nak letak ruang kosong di setiap ayat aksara tu. S kosong, E kosong, L. So, dia gunakan fungsi join. Tulis dulu apa yang kamu nak gabungkan. Lepas tu letak dot. Sini tulis dulu apa. Lepas tu join. Dalam join ni adalah nama pembeli ubah. Kalau macam contoh yang ni, ayat lah, ayat. Okay, ini adalah jenis data yang terakhir, iaitu boolean. Boolean ni dia cuma pegang dua benda. False dengan true. Benar ataupun salah. Contohnya lelaki, perempuan. 01. Palsu, benar. Itu saja boolean yang kita pegang. Okay, kita tengok contoh boolean dalam kod arahan. Scratch. Ingat tak scratch? Scratch ni kamu belajar tingkatan 1 lagi. Okay. Dia tanya umur. 14. Okay, dan lepas dia daripada answer yang dijawab ni, answer yang dia jawab, dia cek benar ataupun tidak, benar ataupun palsu lah. Ini saja boolean dapat pegang. Okay, contoh boolean dalam Python. Okay, X sama dengan 13. X lebih besar daripada 3. Okay, true or false? X 13. X lebih besar daripada 3. True lah kan? Sebab X ni 3 lebih besar daripada 13. Okay, simbol sama dengan maksud dia bermaksud sama bernilai 13. X, pembeli ubah X pegang nilai 13. Okay, simbol lebih besar bermaksud dia nak cek X, dia nak bagi tahu lah X ni lebih besar daripada 3. Okay, X ni pernyataan yang benar adalah true. Simbol lebih kecil akan bawa nilai false. Itu sahaja untuk result bagi boolean. Dia ada true, false, benar, palsu. Okay, ini adalah aktiviti. Okay, memandangkan awak tak boleh buat dalam kumpulan, cikgu terangkan satu persatu lah. Okay, dia nak kamu bagi apa data yang sesuai, jenis data yang sesuai bagi setiap ni. Kalau nama adalah satu rentetan, satu ayat lah, dia kena string. 2 aman. 2 ni boleh integer. Aman kena string. 8 integer. 75.8 adalah double atau float. Bergantung kepada bahasa pengatur caraan. Okay. Ya atau tidak ini adalah boolean. Macam tu awak nak kenal pasti apa jenis data yang kamu nak gunakan untuk setiap program yang kamu nak buat.